Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan kaitan dengan tokoh pemikiran ekonomi Islam iaitu Taqiyuddin Al-Maqrizi. Jadi kita masuk pada pendahuluan. Imam Taqiyuddin Al-Maqrizi merupakan seorang ilmuwan luar biasa pada abad ke-8 Masihi. Beliau merupakan seorang ulama yang masyhur, terkenal di Kaihara Mesir dan terlibat dalam bidang ekonomi, terutama ekonomi yang melibatkan pasaran. Bermakna kalau kita baca sejarah kehidupan beliau, bahawa beliau ini lebih terlibat dalam bab masalah pasar. Beliau telah diamanahkan pada masa hidupnya sebagai seorang penjaga pasar di zaman beliau lah. Jadi beliau fahamlah konsep pasaran dan sebagainya. Kemudian beliau merupakan seorang yang terkenal dalam bidang konsep kewangan, bentuk kewangan, inflasi dan sebagainya. Jadi nanti kita akan tengok bahawa konsep kewangan yang dibina oleh beliau, bentuk kewangan yang ada yang beliau kategorikan kepada dua, dan bentuk teori inflasi, kenapa sebuah inflasi itu berlaku dan sebagainya. Jadi kita terus kepada biodata. Beliau ialah dinamakan sebagai Taqiyuddin Abu Abbas. Jadi Taqiyuddin ini adalah kunyah dia. Abu Abbas adalah laqab dia. Abu Abbas maksud dia adalah ayah kepada Abbas anaknya. Ahmad, namanya Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini. Jadi itu nama beliau lah, keturunan Rasulullah SAW. Jadi beliau lahir di Barjuan, Kaihara tahun 766 Hijrah bersamaan 1364 Masihi. Jadi beliau lahir di Kaihara. Siapa yang pernah pergi Kaihara ataupun Mesir, dia akan tahulah kat mana. Beliau merupakan seorang sejarawan, ahli fiqh, hadis dan sebagainya. Jadi di antara karya-karya beliau ialah Al-Khabar 'an al-Bashar, Ad-Durar Al-Mudhi'ah fi Tarikh Daulah Islamiyah, Ighathah Al-Ummah bi Kashf Al-Ghummah dan sebagainya lah. Jadi sejarah beliau boleh dibaca. Jadi berkenaan dengan Al-Maqrizi ni, Al-Maqrizi ialah seorang yang lebih dalam bidang sejarah, kita kata macam itulah. Maknanya beliau terpengaruh dengan tokoh yang ada zaman itu, iaitu Ibn Khaldun. Pemikiran beliau lebih kepada pemikiran beliau suka kepada sejarah disebabkan oleh pengaruh Ibn Khaldun. Jadi kalau kita belajar nanti, konsep kewangan yang dibina oleh Al-Maqrizi ini adalah konsep kewangan yang berbentuk konsep yang diambil daripada dapatan sejarah. Maksud beliau belajar sejarah, jadi bila tengok sejarah ekonomi di satu masa macam ni, di tempat lain macam ni, jadi dia membina daripada situ. Membina sejarah itu daripada situ. Membina konsep kewangan itu daripada sejarah yang beliau belajar dululah. Daripada sejarah yang dia telusuri, dia amati dan akhirnya terciptalah konsep kewangan yang digagaskan oleh beliau. Jadi beliau wafat pada 27 Ramadan 845 Hijrah bersamaan 9 Februari 1442 Masihi di Kaihara. Okey, kita terus kepada sumbangan beliau. Sumbangan beliau membina konsep wang, ataupun kita kata beliau mendefinisikan konsep wang itu sebagai satu alat yang memenuhi keperluan manusia. Beliau mengatakan bahawa wang mampu memenuhi keperluan dan mempermudah aktiviti manusia. Jadi Al-Maqrizi dia pada masa dia berpendapat bahawa hanya emas dan perak yang dikira sebagai wang. Adapun masa tu dah ada fulus. Fulus ni kita kata wang kertas ataupun wang cetakan. Jadi beliau kata bahawa wang fulus hanya untuk transaksi yang berskala kecil. Seperti contoh kita jual beli barang harian rumah dan sebagainya, beli ayam, beli daging, beli beras, gandum dan sebagainya. Maka benda skala kecil sahaja yang kita boleh gunakan fulus. Kalau benda berskala besar, contoh membina bangunan, beli tanah dan sebagainya, maka pendapat beliau hanya emas dan perak sahaja yang boleh digunakan. Jadi beliau mengatakan bahawa penggunaan mata wang emas dan perak tidak akan mampu menghilangkan inflasi serta-merta. Maksudnya, sekalipun kalau katalah kita macam sekarang kita gunakan fiat money, kalau kita ubah fiat money kepada penggunaan wang emas dan perak,
dia takkan juga kita mampu fight masalah inflasi. Kita ada masalah inflasi. Maksud inflasi ni duit banyak tapi harga jadi mahal dan sebagainya lah. Jadi antara faktor-faktor dia mungkin disebabkan oleh punca alam ataupun disebabkan oleh gangguan pemerintah. Okey, kemudian beliau Al-Maqrizi telah membahagikan wang kepada dua kelompok. Iaitu satu kelompok wang yang baik, yang kedua kelompok wang yang buruk. Jadi kenapa Al-Maqrizi membahagikan kepada ini? Maka dia kata bahawa mata wang buruk ataupun penciptaan mata wang buruk yang dilakukan oleh kerajaan atau pemerintah akan menyebabkan wang yang elok dan berkualiti pupus. Contoh kita kata macam ni. Kalau dulu kita pakai wang emas dan perak, tapi kerajaan tukar untuk cetak wang ringgit. Jadi wang ringgit ni kita kata wang yang buruk telah menyebabkan wang emas dan perak tadi tu rosak dan sebagainya lah. Okey, jadi perkara ini juga berlaku kerana disebabkan oleh pengaruh pertukaran dinasti dan pemerintah yang menerapkan nilai komposisi yang berbeza dalam bentuk mata wang atau nilai dirham. Maksudnya, kenapa mata wang buruk ni berlaku? Disebabkan pemerintah tu masa dia buat duit tu, dia maksudnya contoh kata kalau dia buat wang dinar ataupun dirham, dalam kan kita kata dinar tu wang emas, tapi dalam wang emas tu dia letak benda-benda yang contoh dia tambah tembaga untuk merosakkan komposisi ataupun bentuk emas tersebut dan sebagainya lah. Jadi mata wang yang buruk ini menyebabkan mata dinar yang betul-betul tulen dan asli itu rosak disebabkan oleh penciptaan mata wang buruk. Jadi beliau Al-Maqrizi telah membina konsep daya beli wang. Jadi konsep daya beli wang ni adalah konsep yang beliau sering tekankan untuk memastikan bahawa pasaran itu berjalan lancar. Kita kena faham bahawa jikalau kata wang itu tak ada ataupun kita kata daya beli wang itu tak mampu nak dibeli, maka dia akan jadi problem. Dia akan jadi pelbagai masalah yang akan timbul lah. Jadi beliau menegaskan bahawa pemerintah perlu memberi perhatian ketika mencetak wang dengan memastikan bahawa wang tersebut mampu digunakan untuk berniaga. Contoh, kita kata kerajaan Malaysia kalau nak cetak wang ringgit, dia kena pastikan bahawa wang ringgit itu mampu digunakan untuk berniaga ataupun mampu dipasarkan. Contoh macam kita kata dekat Malaysia pasaran wang US tak digunakan. Kita kata wang US, wang pound ataupun euro tak digunakan dalam pasaran Malaysia. Maka kerajaan tak boleh print ataupun keluarkan wang US atau wang US dollar, euro ataupun pound sebabkan tak berlaku dalam pasaran Malaysia. Jadi kerajaan hanya boleh keluarkan ringgit Malaysia untuk memastikan bahawa duit yang dikeluarkan tu mampu dipasarkan dalam pasaran. So, if let's say lah perkara ni tak dikawal, maka peniaga yang bersifat pengeluar atau bersifat pengeluar akan mendapat keuntungan, manakala peniaga yang bersifat pemakai ataupun consumer ataupun customer, dia akan mengalami kerugian lah sebabkan benda tu tak berguna dan sebagainya lah. Okey, jadi kita terus kepada yang ni, beliau membina teori inflasi atas dua faktor. Jadi Imam Al-Maqrizi ni dia terkenal dalam bentuk teori inflasi. Teori inflasi beliau ni sampai tahap dipuji oleh Barat, yang mana dia telah mencangkupi segalanya. Secara umum dia telah mencakupi. Dia macam Barat dia bahagikan juga, tapi teori Al-Maqrizi, inflasi Maqrizi ni lebih mencakupi daripada yang Barat create lah, kita kata macam tu. Jadi beliau kata bahawa teori inflasi berlaku disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor alam. Faktor yang kedua adalah faktor manusia ataupun kesalahan manusia lah. Jadi sebelum kita masuk dulu kenapa inflasi ni berlaku, sebab kenapa inflasi itu berlaku, kita kena faham inflasi menurut Al-Maqrizi ialah harga-harga yang biasa ataupun harga standard telah berlaku kenaikan dan berlangsung secara terus-menerus. Contoh kita kata harga yang standard, contoh kita kata harga minyak standard RM2. Tapi dia naik terus RM2.20, RM2.50, terus naik. Maka itu yang dinamakan sebagai inflasi. Okey, kita teruskan kepada faktor alam.
Al-Maqrizi menerangkan bahawa faktor alam boleh menyebabkan sesuatu inflasi itu berlaku. Jadi dia telah menyusun contoh bentuk kronologi lah. Kita kata macam ni bahawa apabila bencana berlaku menyebabkan barang asas berkurang. Maksudnya contoh kita kata banjir berlaku, maka kawasan padi rosak. Padi rosak, jadi kita tak boleh nak tuai beras. Bila kita tak boleh nak tuai beras, jadi beras yang ada dalam gudang ataupun dalam stok menyebabkan permintaan akan jadi tinggi. Tapi barang berkurangan. Maksudnya ramai orang nak makan beras, nak makan nasi. Tapi beras yang ada dalam stok berkurangan disebabkan oleh bencana alam tadi, banjir yang merosakkan tanaman padi. Jadi bila jadi masalah ni, dia akan menyebabkanlah bila jadi permintaan tinggi, high demand, low supply, akan menyebabkan berlakulah kemiskinan, kelaparan dan akhirnya membawa kepada wabak lah, taun dan sebagainya. Jadi bila jadi macam ni, kerajaan terpaksa ambil tindakan. Jadi kerajaan mengeluarkan dana pemendaraan sampailah berlaku defisit ataupun berkurang wang ataupun harta yang ada dalam pemendaraan negara, yang akhirnya membawa kepada keruntuhan kerajaan tersebut ataupun dinasti yang memerintah lah. Okey, itu yang pertama. Konsep faktor alam. Faktor yang kedua adalah faktor kesalahan manusia, iaitu faktor korupsi. Nombor satu disebabkan oleh korupsi dan pengurusan buruk. Nombor dua disebabkan oleh cukai yang melampau. Nombor ketiga disebabkan oleh, pada zaman Al-Maqrizi, disebabkan oleh peningkatan edaran mata wang fulus. Kita kata macam tu lah. Jadi kita kata korupsi dan pengurusan buruk ni bermaksud pada zaman beliau tu, pembesar-pembesar dalam istana, dia orang kena hidup dalam keadaan, maknanya kalau dia orang tak baik dengan pemerintah, dengan raja, maka dia orang boleh saja di-kick out. Jadi kat situlah berlaku korupsi, mana dia orang masuk sebagai pembesar dan mengumpulkan harta untuk memastikan kelangsungan hidup selepas dilucutkan jawatan oleh pembesar. Jadi bila jadi macam tu, maka duit dalam pemendaharaan negara berkurang. Jadi dia orang pun mengecas ataupun minta cukai yang berlebihan ataupun melampau kepada rakyat lah. Jadi itulah menyebabkan rakyat merana. Rakyat merana, pemerintah sedap. Gitulah. Lepas tu peningkatan edaran mata wang fulus sebab masa tu rakyat kebiasaannya pakai dinar dan dirham. Tapi bila jadi wang fulus, menyebabkan dinar dan dirham tak dapat dah digunakan dalam pasaran. Akhirnya dinar dan dirham hanya sebagai perhiasan ataupun simpanan semata-mata. Gitulah. Jadi kita kata bahawa teori inflasi beliau mencangkupi konsep yang menyeluruh dan dikagumi sampai tahap Barat menerima bahawa konsep ini adalah konsep yang lebih tersusun, dan kalau kita follow ataupun kita kaji lebih dalam tentang teori yang dibuat oleh Al-Maqrizi ni, maka kita berupaya untuk mengawal kesan inflasi yang berlaku. Jadi kesimpulannya ialah, kita terus kepada kesimpulan, Al-Maqrizi merupakan seorang tokoh ekonomi ataupun tokoh kewangan Islam yang perlu dicontohi dan diamalkan konsep inflasi yang telah beliau terapkan, terutama sekali oleh kita sebagai umat Islam ataupun kita sebagai negara yang majoritinya Islam. Sebab kan teori inflasi beliau bukan sahaja mantap dan terbaik, bahkan dipuji oleh pihak Barat. Jadi konsep wang yang mampu bertahan dalam pasaran dengan baik, mampu memastikan pasaran berjalan lancar dan mengelakkan inflasi yang teruk dan berterusan terhadap suatu pasaran. Gitu. Kita kena faham bahawa kita bila mana jadi sebagai seorang pemerintah ataupun kerajaan, kita perlu memastikan wang yang ada dalam pasaran itu mampu bertahan dan digunakan secara baik dalam pasaran dan memiliki daya saing yang cukup kuat untuk memastikan bahawa duit itu ataupun wang tersebut mampu menjalankan ekonomi negara dengan baik dan memastikan rakyat mampu hidup dengan sempurna. Jadi ini rujukan daripada buku Syarah Pemikiran Ekonomi Islam. Itu sahaja daripada saya. Allahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.